Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah. Apa khabar semua? Sihat Okey, baik. InsyaAllah nama Ustaz Muhammad Amir Syazani bin Masdar. Kita akan sambung pembelajaran kita Fiqh tahun 5. Masih lagi dalam pelajaran yang pertama. InsyaAllah kita akan sentuh unit yang kedua hari ini. Okey, sebelum tu marilah kita sama-sama baca doa dulu. Doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita akan sentuh tentang unit 2. Tentang apa? Tentang kaifiah solat orang sakit. Kamu boleh tengok muka surat, dalam buku teks muka surat 3 insyaAllah. Kita tengok dulu poin yang atas tu, poin muka surat 3 tu. Baik, poin yang pertama. Orang yang sakit boleh melakukan solat secara duduk, baring mengiring, baring menelentang atau kedudukan yang termampu. Baik, jadi orang yang sakit ini dia ada pilihan mengikut kadar kesakitan yang dihadapi. Dia boleh solat dalam keadaan duduk, baring mengiring, baring menelentang ataupun dalam kedudukan yang termampu. Okey, jelas Baik, poin yang kedua, orang yang tidak mampu solat dengan duduk, baring mengiring, baring menelentang hendaklah solat dengan isyarat mata. Jadi kat sini, orang yang langsung tak mampu nak duduk tak boleh, nak baring mengiring pun tak boleh, baring menelentang pun tak boleh juga. Habis nak takkan nak tertonggeng kan? Okey, dah baring menelentang pun tak boleh. Jadi dia nak maksudnya tak boleh nak melakukan pergerakan langsung. Jadi hendaklah dia solat dalam keadaan menggunakan isyarat mata. Baik, penghayatan yang bawah tu kita tengok muka surat 3, masih lagi muka surat 3. Kita tengok. Seseorang yang berkemampuan untuk berdiri wajib memulakan niat solat dan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Sekiranya tidak mampu rukuk, boleh meneruskan solat dengan duduk di atas kerusi. Baik, bagi seorang yang mampu untuk berdiri, wajib untuk dia memulakan solat dia, mulakan dengan niat solat dia dan takbiratul ihram dalam keadaan yang berdiri. Jadi kalau dia mampu berdiri, dia kena berdiri, wajib untuk dia berdiri. Jadi kalau dia nak rukuk tu dia tak mampu nak rukuk, tak boleh nak rukuk, jadi dia boleh terus duduk dan rukuk dalam keadaan duduk di atas kerusi. Jadi kita masuk pula tengok pula muka surat 4 Okey, 2.1 pergerakan solat secara duduk. Pergerakan solat secara duduk. Baik, pergerakan solat secara duduk rukun solat tetap sama, tidak berubah. Tetapi hanya pergerakan yang lain sikit daripada orang yang solat berdiri. Baik, kita tengok Tengok muka surat 4 Baik, duduk tegak menghadap kiblat. Duduk tegak menghadap kiblat. Dada ini perlulah menghadap kiblat. Tak boleh nak mengiring ke kanan sikit, tak boleh nak mengiring ke kiri sikit. Pastikan dada ketika duduk di atas kursi perlulah menghadap kiblat. Baik, kemudian niat berserta takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram. Kalau yang tadi tu kalau kata mampu berdiri. Kalau tak mampu boleh terus duduk. Kalau tak mampu nak berdiri lama, tak larat nak berdiri, terus duduk dan takbiratul ihram dan niat dalam keadaan duduk. Tapi kalau dia mampu berdiri, dia kena berdiri dahulu, kemudian niat dan takbiratul ihram. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan mana-mana surah. Sama je, lepas kita niat takbiratul ihram, kemudian kita baca surah Fatihah. Baik, tengok pula pergerakan seterusnya. Kemudian rukuk. Rukuk ini tunduk sedikit. Tunduk sedikit daripada kamu lebih tegak tu, tunduk sedikit. Baik, kemudian lepas rukuk kita i'tidal tegak balik. Duduk dan tegak balik. Sami Allahu liman hamidah, tegak balik. Kemudian sujud. Sujud ni kena tunduk lebih daripada kita rukuk untuk membezakan rukuk dan sujud. Tunduk lebih daripada kedudukan kamu rukuk. Baik. Lepas sujud, kita ada pula duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, duduk tegak balik. Duduk keadaan tegak balik. Sama juga macam i'tidal, sama juga macam awal-awal kamu solat itu. Duduk dan membaca tahiyat akhir. Duduk tegak, baca tahiyat akhir, sama je. Kena ada keluarkan telunjuk ni, tegakkan jadi telunjuk.
sebagai tanda kita bertasyahud. Membaca tahiyat akhir. Kemudian memberi salam. Sama juga memberi salam. Jadi insyaAllah kita akan tengok lepas ni satu video. Ustaz akan tunjuk bagaimana solat secara duduk dengan lebih terperinci. Jadi insyaAllah kamu boleh faham. Berniat dan takbiratul ihram. Mulakan solat seperti biasa dengan berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Rokok. Setelah itu, pesakit perlu rokok dengan menundukkan badan. Sekurang-kurangnya, kedudukan dahi berada setentang melepasi paras lutut dan sebaik-baiknya, kedudukan dahi berada setentang dengan tempat sujud. Jika tidak mampu, lakukan semampunya. Iktidal. Kemudian iktidal dengan kembali duduk menegakkan badan. Sujud dan duduk antara dua sujud. Setelah itu, sujud dengan menundukkan badan serta menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud. Teruskan solat dengan duduk antara dua sujud. Pesakit hendaklah sujud di atas lantai tempat solat jika mampu berbuat demikian. Tidak memadai hanya sujud dengan menundukkan badan sahaja bagi yang mampu sujud di atas lantai tempat solat. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Duduk tasyahud. Untuk rakaat kedua dan rakaat akhir, lakukan duduk tasyahud dan akhiri solat dengan salam. Baik, jadi untuk hari ini kita dah belajar tentang kaifiah solat orang sakit. Kemudian kita dah tunjuk, kita dah belajar tentang pergerakan solat secara duduk. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kita akan sambung lagi pembelajaran fiqh. InsyaAllah. Itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.